Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syarah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam pembacaan hadis kitab sahih Imam Muslim rahimahullah, siri yang ke-76 bersama dengan saya Umar Aziz. Mudah-mudahan pertemuan yang adanya manfaat, adanya kebaikan dan juga adanya ibrah, mudah-mudahan menjadikan kita dapat mendengar, menghayati, mengamalkan hadis-hadis sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah tiba pada riwayat yang ke-988 daripada kitab Sahih Imam Muslim, dan pada kali ini Imam Muslim membawakan satu hadis dengan tajuk Amrin Nisa'i al-Musalliyati wara'ar rijal. Perintah kepada wanita-wanita yang bersolat di belakang lelaki. Apakah perintah yang Nabi SAW berikan kepada mereka? Alla yarfa'na ru'usahunna, agar mereka tidak mengangkat kepala mereka terus daripada sujud, sehingga yarfa'ar rijal, lelaki dahulu mengangkat kepala-kepala mereka. Kena faham, pada zaman dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum yang lelaki, mereka mempunyai kadar pakaian yang sangat sedikit kerana kesusahan hijrah yang mereka lakukan, meninggalkan segala harta, meninggalkan segala apa yang mereka ada. Maka kita akan baca dalam riwayat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka pada waktu itu kadangkala hanya mempunyai satu kain yang pada waktu itu mereka gunakan untuk menutup bahagian bawah tubuh badan mereka. Maka pada waktu itu Nabi SAW perintahkan untuk para wanita jangan mengangkat kepala daripada sujud, sehinggalah para lelaki mereka telah selesai bangun daripada sujud, barulah mereka mengangkat kepala daripada sujud, dalam untuk menjaga pandangan mata mereka daripada melihat pada waktu itu bahagian tubuh badan lelaki. Riwayat yang ke-988. Baca sanadnya terlebih dahulu. Maka berkata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, laqad ra'aitur rijal, demi sesungguhnya aku telah melihat beberapa lelaki daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqidi, mereka telah mengikat azurihim, kain-kain mereka, fi a'nakihim, pada leher mereka, supaya mereka boleh tutup bahagian tubuh badan atas dan juga bahagian tubuh badan bawah. Mislas sibyan, dan seperti mana kanak-kanak, min diqil uzur, kerana sedikitnya, kecilnya, sempitnya bilangan jumlah kain yang mereka ada, dan mereka solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Nawawi, li'alla yakshif syai' minal aurah, mereka melakukan begini, mereka ada kain lalu mereka ikatkan pada leher supaya tertutup belakang badan mereka, tertutup pada waktu itu kemaluan mereka sehingga ke lutut, supaya tidak terbuka aurat mereka. Fafihi, pengajaran daripada ini kata Imam Nawawi, al-ihtiyatu fi satril aurah, mendidik kita untuk mengambil berat, untuk memberi perhatian dalam pada menutup aurat. Maka pada waktu itu Nabi faqala qailun, maka tiba-tiba telah terdengar suara yang berkata, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, la tarfa'na ru'usakunna, janganlah kamu mengangkat kepala kamu, hatta yarfa'ar rijal, sehinggalah pada waktu itu para lelaki mereka bangun terlebih dahulu daripada sujud. Maka kata Imam Nawawi, maknahu li'alla yaqa'a basarul mura'ah ala aurati rajulin, maka supaya wanita tidak ternampak pandangan mereka pada aurat lelaki yang mungkin terbuka
daripada arah belakang boleh kelihatan ketika mana mereka sujud. Maka daripada sini yang antaranya kita belajar betapa susahnya kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum, betapa sederhananya kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga kita baca dalam sirah mereka hanya berubah kehidupan setelah daripada peperangan Khaybar yang berlaku pada awal tahun yang ke-7 Hijrah. Ahlan, terima kasih banyak-banyak user Mira Mikano, terima kasih di atas gift. Ahlan kepada Pathfinder, terima kasih banyak-banyak, dan juga kepada sahabat-sahabat yang lain. Baca riwayat yang ke-989, bab yang ke-29 daripada Kitabus Salah. Maka Imam Muslim membawakan hadis-hadis berkenaan tentang khurujin nisa, keluarnya para wanita ke masjid, idza lam yatarattab alaihi fitnah, apabila tidak timbul pada waktu itu sebarang fitnah, wa annaha la takhruju mutayyibah, dan sesungguhnya wanita hendaklah keluar dalam keadaan tidak memakai wangi-wangian, untuk mengelakkan daripada fitnah, daripada menarik perhatian ajnabi, daripada menarik perhatian lelaki. Maka Nabi SAW menyuruh para wanita pada waktu itu untuk keluar dalam keadaan tidak memakai wangi-wangian. Riwayat 989, baca. Maka daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Idza sta'zanat ahadukum", apabila apabila salah seorang daripada kamu isterinya meminta izin ilal masjid, untuk pergi ke masjid, fala yamna'ha, maka janganlah pada waktu itu dilarang. Maka Abdullah bin Umar kata Nabi SAW pesan jangan melarang para isteri pada waktu itu untuk pergi ke masjid. Kerana pada zaman para sahabat radhiyallahu anhum, selepas kewafatan Nabi, ada beberapa orang yang berpandangan tidak sesuai untuk para wanita pergi ke masjid. Antaranya adalah Ummul Mukminin Aisyah. Kerana pada waktu itu berlakunya perkara-perkara yang Aisyah khawatir akan membawa kepada fitnah. Contohnya terlalu berhias. Contohnya pada waktu itu tidak menjaga pergaulan. Contohnya memakai wangi-wangian yang berlebihan. Maka ada pandangan seperti mana Aisyah yang tidak menggalakkan para wanita untuk pergi ke masjid untuk solat dan lain-lain. Kita akan baca riwayat Ummul Mukminin Aisyah nanti. 990 baca hadis dia. Maka hadis ini menerangkan bagaimana bila Abdullah bin Umar menceritakan sabdaan Nabi untuk mengizinkan para wanita pergi ke masjid, maka anaknya pada waktu itu tidak bersetuju. Anak dia kata, wanita jangan digalakkan pergi ke masjid. Maka Abdullah bin Umar marah dan pada waktu itu mencela kata-kata anaknya yang pada waktu itu tidak mengikuti sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid, janganlah kamu menghalang para wanita kamu daripada pergi ke masjid, idza sta'zannakum ilaiha, apabila mereka meminta izin untuk pergi ke masjid. Maka berkata perawi, telah berkata Bilal bin Abdullah, anak kepada Abdullah bin Umar, wallahi demi Allah, lanamna'unna, pasti dan pasti, lanamna'uhunna, pasti dan pasti kami akan menghalang para wanita daripada pergi ke masjid. Maksud beliau merasakan pada waktu itu zaman tersebut tidak sesuai. Maka berkata perawi, fa aqbala alaihi Abdullah, maka Abdullah bin Umar telah menghadap kepada anaknya, fasabbahu, dan telah mencela anaknya, sabban sayyi'a, dengan celaan yang teruk. Kata perawi, aku tidak pernah mendengar celaan seperti itu daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa qala, lalu Abdullah bin Umar berkata, ukhbiruka, aku menghabarkan kepada kamu sesuatu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taqul, dan boleh pula kamu berkata, lanamna'uhunna, pasti dan pasti kami akan menghalang, padahal yang berkata itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 991 baca hadis.
Maka Nabi SAW bersabda, masih lagi hadis Abdullah bin Umar, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Nabi berpesan, janganlah kamu menghalang para wanita daripada hadir ke rumah Allah, ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Nawawi pada baris yang pertama daripada hadis-hadis ini, zahirnya adalah annaha la tumna'ul masjid, bahawa para wanita tidak dihalang daripada datang ke masjid. Lakin akan tetapi dengan beberapa syarat yang telah disebutkan oleh para ulama yang diambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alla takuna mutatayyibah. Maka seorang wanita yang nak pergi ke masjid, maka tidak digalakkan untuk memakai wangi-wangian. Lagi-lagi wangi-wangian yang boleh menarik perhatian lelaki yang ajnabi, lelaki yang bukan mahram. Yang kedua, wala mutazayyanah, dan pada waktu itu tidaklah terlalu berhias sehingga pada waktu itu menarik perhatian. Wala zata khalakhil yusma'u sautuha, dan pada waktu itu tidak memakai terlalu banyak. Apa dipanggil yang pakai kat kaki tu? Gelang kaki. Dan pada waktu itu tidaklah pada waktu itu memakai gelang kaki yang banyak, gelang tangan, sehingga pada waktu itu boleh kedengaran. Apabila berjalan ya, bunyi gelang tu pada waktu tu, daripada jauh boleh dengar, maka itu akan menarik perhatian. Wala thiyab fakhirah, dan pakaian-pakaian yang menjolok mata yang boleh menarik perhatian. Wala mukhtalatah birrijal, dan syaratnya yang lain, janganlah pada waktu itu bergaul dengan lelaki yang bukan mahram, lelaki yang ajnabi. Wala syabah, dan pada waktu itu tidaklah terlalu muda yang pada waktu itu boleh menarik perhatian, dan sebagainya daripada perkara yang kata Imam Nawawi boleh membawa kepada fitnah, al-iyazubillah. Terus baca hadis. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sta'zanakum nisa'ukum, apabila para wanita kamu meminta izin kepada kamu untuk pergi ke masjid. Sabda Nabi, fa'zanu lahunna. Kamu letak makanan tu kena hujan tak? Tengok. Cepat. Takut orang tu tak perasan. Kena hujan tak? Letak jauh sikit daripada hujan. Tempias pun tak nak. Alang-alang sebentar nak tengok sebab ada makanan untuk orang. Dah alihkan dah? Dah alihkan dah? Letak kat mana? Tengah sikit? Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka sabda Nabi SAW, apabila para wanita, isteri kamu meminta izin untuk ke masjid, fa'zanu lahunna, maka izinlah mereka untuk ke masjid. 993. Terus baca. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, la tamna'un nisa', janganlah kamu menghalang para wanita daripada keluar menuju ke masjid bilail, walaupun pada waktu malam. Faqala Ibnun li Abdullah bin Umar, telah berkata seorang anak lelaki kepada Abdullah bin Umar. Bawah tu gariskan, namanya adalah Bilal bin Abdullah. Maka beliau berkata, la nada'uhunna, kami tidak akan membenarkan para isteri kami untuk keluar ke masjid. Fayattakhidnahum, lalu mereka akan menjadikan itu sebab darlah berlakunya fitnah dan kerosakan. Maka pada waktu itu berkata perawi, fazabarahu bin Umar, maka Abdullah bin Umar telah mengherdiknya, lalu berkata, aku telah berkata Nabi SAW bersabda, wa taqulu, dan kamu boleh pula berkata, la nada'uhunna, kami tak akan membiarkan mereka. 994 baca sampai habis. Terus 995 baca hadisnya. Lalu hadis-hadis ini mengajar kepada kita, walaupun nak pergi ke masjid, maka kena sangat-sangat menjaga pada waktu itu aurat, batas pergaulan, perkara yang pada waktu itu boleh mengundangkan fitnah, perkara yang pada waktu itu boleh mengundangkan pada waktu itu perhatian daripada mereka yang mempunyai rosaknya hati, rosaknya
keimanan. Terus? Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi SAW bersabda izanu lin nisa'i bil lail, izinkanlah para wanita pada waktu malam untuk pergi ke masjid. Kerana pada waktu itu khawatir, kerana waktu malam adalah gelap, tak ada lampu jalan, tak ada lampu apa-apa. Maka Nabi kata walaupun pada waktu malam, izinkanlah para wanita untuk pergi ke masjid. Faqala ibnullah, maka telah berkatalah anak kepada Abdullah bin Umar yang yuqalu lahu, yang dikenali sebagai Waqid, ada mengatakan namanya Bilal. Idzan, kalaulah begitu, yattakhidnahu, maka mereka akan menjadikannya daghala sebagai asbab fitnah, dan pada waktu itu daghala kerosakan. Terus baca. Maka pada waktu itu Abdullah bin Umar telah memukul pada dada anaknya lalu berkata, "Uhaddithuka an Rasulillah, aku telah mengkhabarkan kepada kamu sesuatu daripada sabdaan Nabi, wa taqulula, dan kamu berani mengatakan tidak." 996 baca hadisnya. Maka Nabi SAW telah bersabda, masih lagi hadis Abdullah bin Umar. Sabda Nabi, la tamna'un nisa, janganlah kamu menghalang para wanita, huzuzahunna, untuk beroleh bahagian mereka, minal masjid, daripada hadir ke masjid. Idza sta'zannakum, apabila mereka meminta izin kepada kamu, maka janganlah larang. Faqala Bilal, maka berkata Bilal anak kepada Abdullah bin Umar, wallahi demi Allah, la namna'ahunna, pasti dan pasti kami akan menghalang para wanita kami. Maka berkata Abdullah bin Umar kepada anaknya, aku berkata, yang Nabi SAW bersabda, dan berani pula kamu berkata, pasti dan pasti kami akan menghalang mereka. Maka Abdullah bin Umar marah dan pada waktu itu menegur kepada anaknya. Terus baca, riwayat 997. Maka daripada sini bermula, maka walaupun Nabi izinkan untuk pergi, maka Nabi berkali-kali mengingatkan agar tidak memakai sesuatu yang terlalu wangi. Tidak memakai wangi-wangian. Terus? Sesungguhnya Zainab Al-Thaqafiyah kanat tuhaddithu an Rasulillah, adalah seorang wanita yang meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW bahawa sesungguhnya baginda bersabda, idza syahidat ihdakunnal isya, apabila hadir salah seorang daripada kamu akan solat isyak, fala tatayyab, maka janganlah dia berwangi-wangian tilkal lailah, pada malam tersebut. Maka Nabi SAW tidak menggalakkan wangi-wangian lagi-lagi yang boleh menarik perhatian, yang lagi pada waktu itu boleh mengundang kepada fitnah. Tapi bukanlah maksudnya kena masam busuk, tidak. Tapi pada waktu itu tidak terlalu over, terlalu banyak dalam memakai wangi-wangian. Janganlah pada waktu itu sampai habis satu botol, sampai daripada 2-3 kilometer boleh bau. Maka itu boleh mengundang fitnah, boleh menarik perhatian lelaki yang bukan, lelaki ajnabi, lelaki yang bukan mahram. Terus baca 998. Maka daripada Zainab, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala lana Rasulullah, baginda Nabi SAW telah bersabda kepada kami, idza syahidat, apabila hadir salah seorang daripada kamu ke masjid, fala tamassa, maka janganlah dia menyentuh, janganlah dia menggunakan tiba sebarang wangian. Maka Nabi pada waktu itu tidak mengizinkan untuk menggunakan wangian ketika mana berada di masjid, menuju ke masjid, sehingga menarik perhatian. 999 baca. Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin, mana-mana wanita asabat bakhura, yang telah mengambil wangi-wangian. Bakhur, wangi-wangian. Maka sampai ke tahap Nabi kata apa? Fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Maka janganlah dia hadir pada solat isyak. Kalaulah dah pakai wangi-wangian, Nabi kata wanita tersebut tak payah hadir, tak perlu hadir untuk solat isyak. Sampai ke tahap itu, Nabi nak menegaskan untuk mengelakkan melakukan sesuatu yang boleh menarik perhatian ajnabi
mereka yang pada waktu itu tidak ada kaitan dengan kita. Terus riwayat yang ke-1000, alhamdulillah. Kita dah masuk riwayat yang ke-1000, lebih kurang 1/5 daripada keseluruhan kitab. Terus Ummul Mukminin isteri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lau anna Rasulullah, kalaulah sekiranya Nabi SAW melihat ma ahdatha, apa yang telah dilakukan oleh para wanita." Apakah yang dimaksudkan para wanita lakukan? Maka lihat kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Baris yang terakhir muka perenggan ini, syarah Nawawi, yakni minaz zinah, berhias berlebihan, watib, memakai wangian, wa husni thiyab, memakai pakaian yang menarik perhatian. Maka kata Aisyah, kalaulah Nabi melihat apakah yang wanita pada zaman beliau lakukan, maka kata Aisyah, beliau pasti la mana'ahunna, Nabi SAW akan melarang para wanita daripada hadir ke masjid, sebagaimana wanita Bani Israel telah dihalang daripada pergi ke tempat ibadah. Maka berkata perawi, aku telah berkata kepada fakultu li Amrah, Anisa'u Bani Israel, adakah wanita-wanita Bani Israel dihalang daripada hadir ke tempat ibadah? Maka pada waktu itu Aisyah menjawab, na'am, bahkan ya. Riwayat yang ke-1001, baca. Riwayat yang lebih kurang sama. Terus bab yang ke-30 berkenaan tentang bila membaca dalam solat. Maka hendaklah membaca at-tawassut dengan bersederhana. Fil qiraah, ketika mana membaca di dalam solat. Fil qiraati fis salah. Maka dibawakan hadis-hadis nak menerangkan ketika mana membaca dalam solat, maka bacalah dengan sederhana. Fi salatil jahriyah, walaupun dengan solat yang bacaannya kuat. Sederhana bagaimana? Bainal jahri, di antara suara yang nyaring, wal israr, dan suara yang perlahan. Idza khafa minal jahri mafsadah, apabila khawatir dengan membaca dengan kuat boleh mendatang mafsadah, boleh mendatang pada waktu itu kerosakan. Maka sama juga kita lihat di mana kita berada. Kadang-kadang ada sebahagian tempat tak sesuai pada waktu itu memasang speaker luar. Speaker dalam dah ada. Maka lihat. Maka daripada hadis ini boleh juga diaplikasikan pada tempat-tempat yang tertentu, tempat yang mana dimungkin umat Islam tidak ramai dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak Hindun Jaafar. Terima kasih. Moga Allah balas dengan sebab kebaikan dan ganjaran. Namun sebenarnya hadis yang dibawakan ini sebenarnya adalah berkenaan tentang doa. Sebab itu kata Imam Nawawi, wa huwa muradu Muslim bi idkhali hadzal hadits huna wa dzakara tafsir Aisyah anna al-ayata nazalat fi du'a. Sebenarnya hadis ini, ayat ini sebenarnya turun berkenaan tentang doa. Janganlah doa terlalu kuat, terlalu nyaring, dan janganlah pada waktu itu doa terlalu perlahan. Baca riwayat yang ke-1002. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkenaan firman Allah, wala tajhar, suratul Isra ayat yang ke-110. Firman Allah, wala tajhar, dan janganlah kamu menyaringkan bacaan bi salatika, di dalam solat kamu. Wala tukhafid biha, dan janganlah kamu memperlahankan biha, dengan solat kamu. Maka kenapa ayat ini turun? Berkata perawi Abdullah bin Abbas, nazalat, ayat ini telah turun dalam keadaan Nabi SAW mutawarin, bersembunyi di bumi Mekah. Fakana idza salla, maka adalah Nabi SAW apabila telah selesai salat bersama dengan para sahabat baginda, rafa'a sautahu bil Quran, maka baginda akan membaca Al-Quran dengan suara yang kuat, dengan suara yang nyaring. Fa idza sami'a dzalikal musyrikun,
Maka apabila orang musyrik mendengar bacaan Al-Quran Nabi dengan kuat, maka mereka telah mencela Al-Quran. Wa man anzalah, mencela zat yang telah menurunkan Al-Quran. Wa man ja'abih, dan telah mencela pada waktu itu orang yang dengannya Al-Quran telah diturunkan. Maka Allah berfirman kepada baginda Nabi, wala tajhar bisalatik, maka janganlah kamu nyaringkan bacaan ketika mana kamu dalam solat. Fayasma'al musyrikun, lalu kalaulah dibaca dengan kuat, orang musyrikin boleh dengar. Wala tukhafid biha, dan janganlah pula diperlahankan dengannya suara sehingga para sahabat pada waktu itu tidak dengar. Wala tajhar bisalat wala tajhar zalikal jahr, janganlah terlalu kuat dan janganlah terlalu perlahan. Itu yang Imam Nawawi kata al-mutawassit, pertengahan di dalam pembacaan. Jelas ke jelas? Baca hadis yang ke-103. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan carilah di antara keduanya cara yang sederhana, iaitu mereka berkata bainal jahri wal mukhafatah, di antara bacaan yang nyaring dan juga bacaan yang sederhana, bacaan yang tidak kuat. Terus baca 1003. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkenan firman Allah, wala tajhar bi salatik, dan janganlah kamu nyaringkan suara ketika mana dalam solat. Wala tukhafid biha, dan janganlah memperlahankannya. Qalat, berkata Aisyah, unzila hadza fi du'a, ayat ini sebenarnya turun berkenaan tentang doa, bukanlah bacaan dalam solat. Terus, tapi Imam Muslim bawakan di sini nak menerangkan kepada kita, bacaan dalam solat pun pada waktu itu kadarnya adalah sebaiknya sederhana, tidak terlalu menjerit dengan kuat, dan pada waktu itu tidaklah perlahan sehingga orang tidak dengar. 1004, terus baca sampai habis. Terus bab yang ke-31 berkenaan tentang galakan al-istima', mendengar dengan teliti bacaan Al-Quran. Maka walaupun kita tak menjadi imam, kita menjadi makmum, bila imam lain membacakan bacaan dalam solat, maka hendaklah didengari dengan teliti. Terus baca. Maka daripada Abdullah bin Abbas berkenaan tentang firman Allah di dalam suratul Qiyamah ayat yang ke-16, la tuharrik bih. Apakah terjemahan dia? La tuharrik, janganlah kamu wahai Muhammad, bih, dengan Al-Quran, lisanaka, pada waktu itu menggerak-gerakkan pada waktu itu lidah kamu. Kenapakah Nabi SAW menggerakkan lidah baginda? Bila Jibril turunkan wahyu, pada waktu itu Nabi nak turut baca bersama. Sepatutnya Nabi mendengar, tetapi Nabi SAW menggerak-gerakkan lidah baginda supaya tidak lupa akan wahyu dia yang diturunkan kepada baginda. Maka berkata Abdullah bin Abbas, kana Nabi, adalah Nabi SAW, idza nazala alaihi Jibril bil wahyi, apabila turunnya Jibril membawa wahyu, kana mimma, maka adalah sikap Nabi baginda akan menggerakkan dengannya lidah baginda dan juga bibir baginda, kerana baginda tak nak lupa bacaan Al-Quran yang dibawa turun oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Terus fayashtaddu alaih, maka perkara ini menjadi beban, berat, susah kepada Nabi. So dalam masa yang sama Nabi nak kena hafal, dalam masa yang sama Nabi SAW nak mendengar, dalam masa yang sama Nabi SAW pada waktu itu ada perkara-perkara yang lain. Maka dalam waktu sama nak mendengar, nak menghafal, maka perkara tersebut menjadi sukar ke atas baginda Nabi SAW. Fakana dzalika yu'rafu, maka perkara tersebut boleh dikenali, diketahui daripada zahir baginda. Maka Allah telah menurunkan ayat la tuharrik bih, maka janganlah kamu menggerak-gerakkan bibirmu, lidahmu, kerana risau akan lupa daripada Al-Quran. Lita'jala bih, supaya kamu pada waktu itu dapat cepat menghafalnya. Akhadhah, lita'jala bih ay akhadhah. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Firman Allah SWT, sesungguhnya alaina, wajiblah ke atas kami,
jam'ahu, untuk mengumpulkan pada waktu itu Al-Quran dan juga pada waktu itu wahyu-wahyu. Maka itu adalah tanggungjawab kami untuk mengumpulkannya kepada kamu. Wa Qur'anah, dan pada waktu itu nak menjadikan bacaannya mudah pada kamu wahai Muhammad. Terus inna alaina. Terus maka apabila kami telah membacakannya, fattabi' Qur'anah, maka ikutilah bacaannya. Terus maka adalah Nabi SAW bila Jibril datang, pada awalnya Nabi akan turut membaca. Tapi selepas itu bila Jibril datang, atraqa, ay sakata, baginda Nabi akan diam. Fa'idha zahaba, apabila Jibril telah berlalu pergi, fara'ahu kama wa'adahu Allah. Maka fa'idha zahaba qara'ahu, baginda boleh membaca ayat Al-Quran tersebut seperti mana yang Allah janjikan. Allah jadikan Nabi SAW ingat ayat-ayat tersebut. Jelas ke jelas? 1006 baca. Ayat yang lebih kurang sama. Maka pada awal bila turun wahyu, Nabi SAW akan turut ikut membaca wahyu yang diturunkan oleh Jibril. Dan itu menjadi susah kepada Nabi. So Nabi nak kena dengar, nak kena berulang kali baca, nak kena terus hafal. Maka Allah terangkan kepada Nabi, itu bukan tanggungjawab Nabi. Nabi dengar dengan teliti, maka Allah yang akan bantu untuk menjadikan Nabi SAW ingat akan wahyu-wahyu tersebut. Terus baca. Maka daripada Abdullah bin Abbas berkenaan firman Allah, la tuharrik, maka janganlah kamu menggerakkan dengannya lidah kamu, lita'jala bih, bertujuan untuk untuk cepat mengingati dan menghafal dengan Al-Quran. Qal, maka adalah Nabi SAW menghadapi situasi yang sukar daripada wahyu yang telah diturunkan. Terus kana yuharriku syafatai, maka baginda kerap pada waktu itu mengulang-ulang ayat pada bibir baginda. Faqala, maka berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kepada anak muridnya Sa'id bin Jubair, ana uharrikuha, aku akan menggerakkan kedua bibirku sebagaimana yang Nabi SAW pernah menggerakkannya. Faharraka syafatai, maka Abdullah bin Umar akan menggerakkan pada waktu itu kedua bibir dia. Faqala Sa'id, baca. Maka berkata Sa'id bin Jubair kepada Musa bin Abi Aisyah, aku pun akan menggerakkan kedua bibirku sebagaimana yang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah tunjukkan kepadaku. Terus maka firman Allah, la tuharrik bih, janganlah kamu tergesa-gesa menggerakkan dengan turunnya wahyu tadi lidah kamu. Kenapa kamu gerakkan lidah? Lita'jal bih, supaya pada waktu itu kamu dapat segera mengingati dan menghafal ayat tersebut. Maka firman Allah, itu bukan kerja kamu wahai Muhammad. Inna alaina, sesungguhnya tanggungjawab kamilah, jam'ahu, untuk mengumpulkan Al-Quran itu, kata perawi, fi sadrika, pada hati kamu. Wa Qur'anah, dan sesungguhnya tanggungjawablah kami pada waktu itu untuk kamu boleh membaca akan ayat Al-Quran tersebut. Fa idza qara'nahu, maka apabila kami membacakannya, fattabi' Qur'anah, maka ikutilah akan bacaannya. Terus qal, maka Nabi akan mendengar dan akan berdiam ketika mana Jibril membawa wahyu, tak seperti sebelum daripada itu. Thumma inna alaina an taqra'ah, kemudian menjadi tanggungjawab kami pada waktu itu untuk kamu membacanya wahai Muhammad. Terus istama, Nabi akan dengar dengan teliti. Nabi dah tak ada ikut dah apa yang Jibril baca. Terus maka apabila Jibril telah berlalu pergi, maka Nabi SAW akan dapat melihat ayat-ayat tersebut sebagaimana telah dibacakan kepada baginda Nabi SAW. Terus baca. Berkenaan tentang membaca dengan kuat dalam solat fardu subuh dan juga berkenaan tentang Nabi membaca ayat Al-Quran kepada jin. Maka timbul soalan, adakah Nabi pernah bertemu dengan jin ataupun tidak?
Maka riwayat yang pertama ni seolah-olah mengatakan tidak. Riwayat Abdullah bin Mas'ud mengatakan Nabi pernah jumpa dengan jin. Maka kata para ulama, bila kita perhatikan dengan teliti riwayat Abdullah bin Abbas yang ke-1007 ini, maka ianya adalah kisah yang lain. Dan riwayat Abdullah bin Mas'ud riwayat 1008, maka pada waktu itu menerangkan peristiwa yang berlaku yang berbeza di antara dua orang sahabat Nabi SAW. Jelas ke jelas? Baca riwayat 1007. Nabi SAW kata Abdullah bin Abbas tidak pernah membaca Al-Quran kepada jin. Wa ma ra'ahum, dan baginda tidak pernah melihat mereka. Maka ini adalah pandangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang tidak diterima oleh majoriti para ulama. Maka sebenarnya Nabi SAW pernah bertemu dengan jin. Tidak seperti yang didakwa oleh Abdullah bin Abbas. Sebab itu kata Imam Nawawi. Sebentar. Pada baris yang kedua, pada baris yang keempat, kata Imam Nawawi, wa amma hadis Ibn Mas'ud faqadiyatun ukhra jarat ba'da dhalika bi zaman. Maka riwayat Abdullah bin Abbas bila dia kata Nabi tak pernah baca Al-Quran pada jin, betul pada apa yang dia faham. Nanti akan dibawakan riwayat Abdullah bin Mas'ud, yang mana Abdullah bin Mas'ud membawa dalil bahawa Nabi SAW pernah bertemu dengan jin. Baca hadis. Maka Nabi SAW telah bergerak, menuju ke bersama dengan sekelompok orang daripada kalangan sahabat baginda, Amidina, ingin menuju ke Suq Uqas. Wa qad hila, dan sungguh pada waktu itu telah dihalang di antara syaitan-syaitan dan juga di antara berita langit. Wa arsalat, maka mereka dah tak boleh curi berita langit. Wa arsalat, lalu apabila mereka nak mencuri berita langit, maka akan dilepaskanlah ke atas mereka tahi bintang, meteor. Pada waktu itu berbola api akan dilepaskan kepada mereka. Terus maka pada syaitan dan jin telah kembali kepada kaum masing-masing, dan pada waktu itu berkata, malakum, kenapa keadaan kamu? Kenapa kamu tidak membawa sebarang berita khabar daripada langit? Baca. Maka para jin tadi berkata, hila, telah dihalang di antara kami dan daripada kami dapat mencuri berita langit. Kami dah tak dapat nak mencuri khabar langit. Wa ursilat alaina, dan dilepaskan ke atas kami asyuhub, bola-bola api. Maka mereka berkata, mazaka, tidaklah berlaku seperti itu kecuali disebabkan sesuatu besar yang telah berlaku di dunia. Fadribu, maka mereka berkata, lakukanlah perjalanan masyariqal ard, ke bahagian timur bumi dan juga ke barat bumi. Fanzuru, dan perhatikanlah kamu, mahadzal ladzi, apakah yang menjadi penyebab telah berlakunya pemisah, telah berlakunya penghalang di antara kita dan daripada dapat mendengar berita langit. Sebelum itu mereka boleh mendengar berita langit dengan mudah. Pada waktu itu mereka tidaklah dihalang, tidaklah dibaling berbola api dan sebagainya. Namun bila kelahiran Nabi SAW, mereka dah tak dibenarkan buat. Fantalaku, maka para jin pada waktu itu telah bergerak. Yadribun, pada waktu itu mereka telah melakukan perjalanan ke timur dan barat. Famarran nafarul ladzina akhadhu nahwa tihamah, maka mereka telah melewati, sekumpulan jin ini telah melewati akan jalan yang menuju ke arah Tihamah. Dan ketika mana pada waktu itu Nabi SAW berada di Nakhlah dalam keadaan ingin menuju ke pasar Uqas. Wa huwa yusalli, dan baginda sedang solat mengimamkan pada sahabat radhiyallahu anhu solat subuh. Maka ini dalil dia bahawa Nabi baca dengan kuat ketika mana solat subuh, kata Imam Nawawi rahimahullah. Falamma sami'ul Quran, apabila mereka telah mendengar Al-Quran yang dibacakan, istami'ulah,
maka mereka dengar dengan teliti. Wa qalu, dan berkata, hadzal ladzi, inilah yang menjadi penghalang di antara kita dan di antara berita langit. Faraja'u, lalu mereka kembali kepada kaum mereka dan berkata, ya qaumana, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar satu Al-Quran yang begitu menakjubkan. Yahdi, ianya memberi petunjuk kepada kebaikan. Walan nusyrika birabbina ahada, dan sama sekali tidak, walan nusyrika, dan sama sekali kami tidak akan mensyirikkan dengan Tuhan kami sesiapa pun. Mereka terus beriman dengan Al-Quran, terus beriman. Terus fa'anzalallah, maka Allah telah memaklumkan kepada Nabi SAW yang mana ada jin telah beriman bila mendengar bacaan Nabi. Maka Allah SWT telah turunkan ayat, Qul uhiya ilayya, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya istama'na farum minal jin, sekelompok daripada jin telah mendengar bacaan Al-Quran Nabi SAW. Maka Nabi SAW tak tahu. Inilah maksud kata Abdullah bin Abbas, Nabi pun tak tahu yang jin telah mendengar kata-kata Nabi SAW. Riwayat 1008 baca. Jelas ke jelas? Maka aku telah bertanya kepada Al-Qamah, kata Amir, adakah Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi pernah turut serta bersama dengan Nabi SAW pada waktu malam Nabi bertemu dengan jin? Maka Nabi pernah bertemu. Cumanya riwayat Abdullah bin Abbas tadi menunjukkan pada waktu itu, pada waktu yang beliau ceritakan hadis ini, pada waktu itu Nabi SAW tidak bertemu dengan jin. Nabi tak tahu yang jin ada bersama dengan Nabi SAW mendengar bacaan Al-Quran Nabi. Maka berkata Al-Qamah, aku telah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, lalu aku berkata, hal syahida ahadun minkum, ada tak sesiapa di antara kamu yang menyaksikan bersama dengan Nabi SAW malam al-jin? Qala la, maka pada waktu itu mereka menjawab tidak. Walakinna, akan tetapi kami adalah bersama dengan Nabi SAW pada satu malam. Fafaqadnahu, maka kami telah mendapati Nabi SAW hilang. Faltamasnahu, maka kami telah mencari baginda. Fil audiyati, di lembah-lembah. Wasya'abi, dan juga di cerun-cerun bukit. Fakulna, maka kami telah berkata, ustutira, mungkin baginda telah dibawa terbang ke tempat yang lain. Awghtila, ataupun baginda pada waktu itu telah dibunuh dengan serangan hendak. Fabitna, maka berkata perawi, maka kami telah bermalam pada malam tersebut. Bisyarri lailatin, dengan perasaan yang paling teruk yang pada waktu itu kami boleh rasa. Sebab mereka ingat Nabi SAW dah wafat, meninggal dunia. Falamma asbahna, maka apabila kami berpagi, maka tiba-tiba telah datang daripada, baginda telah datang daripada arah Gua Hira. Maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kami telah mendapati Tuhan hilang dan kami telah mencari kami dan kami tidak bertemu. Maka lalu kami pun berehat pada waktu malam dalam keadaan sangat tertekan kerana tidak dapat berjumpa dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faqal, maka Nabi bersabda, atani, telah datang kepadaku malam tadi seruan dan panggilan daripada jin. Fadhahabtu ma'ah, maka aku telah turut serta bersama dengan mereka dan aku telah memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada mereka. Jelas ke jelas? Terus riwayat belum habis. Qala fantalaqa, maka Nabi SAW telah membawa kami pergi ke tempat di mana Nabi bertemu dengan jin. Maka baginda Nabi SAW telah menunjukkan pada waktu itu tempat-tempat mereka daripada bahan bakar kayu api ketika mana mereka berada di situ pada waktu malam tadi. Athara niranihim wasa'aluhu, dan pada jin telah meminta kepada Nabi untuk Nabi berikan mereka bekalan. Maka sabda Nabi SAW, kullu azamin, setiap tulang yang disebutkan nama Allah yang ada pada tangan kamu, aw farama yakunu, maka tulang tersebut akan mempunyai daging yang lebih banyak daripada keadaan biasanya. Wa kullu ba'rah, dan setiap najis binatang akan menjadi alaf, makanan haiwan bagi binatang-binatang kamu. Faqala Rasulullah, terus, maka sebab itu Nabi larang, maka janganlah kamu berwuduk dan janganlah kamu beristinja dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan
janganlah kamu beristinja dengan tulang ataupun pada waktu itu dengan sesuatu. Kerana pada waktu itu ianya adalah makan kepada saudara-saudara kamu daripada kalangan jin. Jelas ke jelas? Riwayat 109 baca sampai habis. Begitu juga 110. Dua hadis ni baca sampai habis. Maka Nabi tunjukkan, inilah bekas bakaran yang jin telah lakukan malam tadi bila mereka datang berjumpa denganku. Terus mereka ini daripada kalangan jin Al-Jazirah, daripada kalangan jin semenanjung tanah Arab. Terus mereka Safi jap. 1010 baca. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kepada firman Allah, wa athara nirani, Nabi telah tunjukkan kesan-kesan daripada tapak api yang mereka telah buat. Terus walam yazkur. Terus 1011. Maka berkata pada waktu itu Abdullah bin Mas'ud, lam akun, aku tidak hadir bersama dengan Nabi SAW pada malam jin. Pada malam tersebut beliau tak hadir. Tapi kita telah baca riwayat Tirmizi, ada ketika ada waktu yang beliau turut hadir dalam pertemuan Nabi SAW bertemu dengan jin yang Nabi buat bulatan untuknya. Dan Nabi berkata, jangan sesekali kamu keluar daripada bulatan tersebut. Maka pada malam yang itu, maka beliau bersama dengan Nabi SAW. Maka ada beberapa pertemuan yang telah berlaku di antara Nabi SAW dengan para jin, yang mana ada di antara mereka yang telah beriman kepada Nabi SAW. Terus, wawaditu, dan aku sangat-sangat berharap aku telah ada bersama dengan Nabi SAW pada malam tersebut. 1012 baca. Ma'adhanan Nabi, sebab ada beberapa peristiwa yang Nabi tak tahu jin ada bersama dengan Nabi. Contohnya dalam riwayat Ibn Abbas tadi. Maka telah ditanya kepada Masruq, man adhanan Nabi, siapakah yang telah memaklumkan kepada Nabi bil jin, dengan kehadiran jin pada malam yang mereka mendengar Al-Quran. Maka pada waktu itu beliau berkata, haddatsani abuka, ayahmu Abdullah bin Mas'ud telah memberitahu kepadaku, annahu azanathu, bahawa telah memaklumkan kepada Nabi dengan kehadiran jin tersebut, syajaratan, pokok-pokok yang berada di situ. Maka pokok-pokok tersebut telah memaklumkan kepada Nabi dengan kehadiran jin, yang mana mereka mendengar, beradab, dan akhirnya mereka beriman kepada Nabi SAW. Bab yang ke-32 berkenaan tentang bacaan sewaktu solat Zuhur dan Asar. Yang ini kita sambung jam... Ada kelas dengan Ustaz Ismail? Kita akan sambung jam 6.30 petang nanti insya-Allah. Daripada bacaan ketika mana... Lalu hadis-hadis tadi sebenarnya bukan nak cerita tentang jin pun. Kalau kita perasan, Imam Muslim nak menerangkan bahawa Nabi baca dengan kuat ketika mana solat fardu subuh. Dan kemudian dibawakan riwayat-riwayat yang lain sebagai sokongan. Kita akan sambung daripada riwayat 1013 insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.